Assalamualaikum Kak Yanti Hamid. Rindu Maila rindu. Uziah Kadir, Kak Nazatul Naina, Mahanum Abdul Muttalib, Nur Madina. Please respon saya okey ke KO audio dan video. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cik Yurni, Ezma Kamaruzaman, Mazarela, Rodia Sharif, Siti Azmahani. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, tolong respon kitab baru. Okey ke Kak Nazar, audio video? Yang cantik tu apa Kak Nazar belakang? Muka surat berapa kitab baru? Kitab baru muka surat berapa? Sebab Ustazah tak bawa buku baru. Ustazah ada cuma buku lama sahaja. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Pucung Clear. Waalaikumsalam Wan Nazira Zakaria. Alhamdulillah jelas baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Azizak. Syukur. Assalamualaikum Kak Siti Arfah Muhammad Sabita. Alhamdulillah syukur. Masya Allah. Syukur yang setinggi-tingginya. Baik 200 orang. Mari sama-sama kita mulakan dulu. Bab yang ke-60. Bab yang ke-60. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat La Tahzan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Kita berada pada bab yang ke-60, buku baru, muka surat 138. Terima kasih Kak Nazatul Naina. Masya Allah sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Pertamanya, tepuk tangan untuk diri sendiri. Alhamdulillah, syukur yang teramat-amat sangat. Syukur sebab pencinta-pencinta La Tahzan pada pagi yang barakah ini sampai kepada bab yang ke-60. Kenapa Ustazah perlu bergembira? Ustazah selalu sebut yo-yoan sangat, gembira sangat. Pasal apa? Sebab tak sangka kan, hasil daripada sikit, satu bab, hasil daripada istiqamah, kita lawan sungguh-sungguh. Macam mana penat, macam mana tak sempat, kita paksakan juga. Kat situ baru kita boleh dapat kuncinya istiqamah. Kita duk sebut di lisan, sahabat-sahabat muslimin muslimat, nak istiqamah. Tapi baru lemau sikit, lembik sikit, tak nak buat dah. Berjuanglah sampai ke titisan darah yang terakhir. Berjuanglah sampai ke nafas yang terakhir. Nak berjuang apa di bumi Palestin ke? Nak berjuang apa kita ni? Nak berperang angkat senjata ke? Tak. Tak sesusah orang dulu-dulu sampai terkorban jiwa raga mereka. Tak. Kita hanya macam pagi-pagi ni nak berjuang melawan aircon dan selimut yang sedap ke? Tilam yang empuk ke? Sahabat-sahabat, yelah memang semua orang pun ada kerja. Ustazah lagi banyak kerja. Disebabkan Ustazah banyak kerja, Ustazah terpaksa menyusun jadual untuk 6.45 pagi La Tahzan. Sebab usahalah sepanjang perjalanan semalam, Ustazah cuba intai, tengok, belik ni. Kalau tak buat lepas subuh memang tak boleh selit La Tahzan ni. Alhamdulillah, semalam lepas live di Felda Travel, habis dah Ustazah punya komitmen dengan mereka untuk memberi khidmat kursus umrah dalam talian 5 ke 10 minit sahaja setiap satu slot. Tetapi 3 hari baru habis kerananya kita kampuh semua. Kampuh itu sopan tak sopan bahasa orang Kedah?
cover semua bab umrah secara bukanlah detail macam kita datang kursus umrah tu, tapi cukup untuk dalam talian insya-Allah. Jadi patutnya semalam petang Ustazah awalkan ke pagi, masya-Allah. Jadi lepas zuhur Ustazah gerak ke utara tanah air. Ustazah singgah di rumah sahabat. Bukan, Ustazah hantar kitab demi lupa dah banyak sangat. Apa nama kitab tu? Dakwah Penuh Ukhuwah kepada Al-Fadilah Ustazah Mumtazah Sanusi di Masjid Seberang Jaya. Tapi muslimat dirahmati Allah, jumpa tepi jalan je lah. Pintu masjid pun tutup masa tu, bukan waktu solat kan. Lepas tu terus nak dinner di Kedah, tak banyak lagi dine in. Jadi Cikgu Farah Hayana alhamdulillah dengan izin Allah jemput singgah di Sungai Petani untuk makan malam. Jadi habis di situ Ustazah singgah di Tolu Gurun, jumpa seorang sahabat untuk serahkan buku tempahan juga. Okey, kemudian pukul 11 malam tepat Ustazah berada di Alusta. Okey, sekarang siapa sahaja yang berada di Alusta, kita susahlah lagi nak bertemu-temu sebab Ustazah menyusun banyak program. Tapi saya ada kitab Latahzan, saya ada amalan harian, saya ada Demi Ummah Kerana Allah, bukan, Dakwah Penuh Ukhuwah dalam kereta. Kalau anda nak tahan kereta saya di mana-mana dalam sepanjang program saya itu bolehlah. Dan terima kasih yang menumpangkan rumahnya ini untuk Ustazah berlive sepanjang Ustazah dalam permusafiran ini. Okey, rumahnya ni tuannya tak duduk sini. Okey, jadi dia izinkan untuk Ustazah gunakan untuk majlis ilmu semua di dalam rumah beliau. Terima kasih banyak-banyak kandaku sayang, saya tak sebut namanya kerana beliau ada dalam live ni. Okey, nanti dia marah Ustazah. Okey, takut marah tu bukan pasal apa kan, ramai sangat pula orang mai dalam SOP ni sahabat-sahabat. Okey. Terima kasih atas doa-doa kalian. Sejujurnya berbulan-bulan dah lamanya kalau dulu setiap minggu mesti ada musafir. Okey, tapi sekarang ni berbulan-bulan tak bermusafir. Nak kemas beg semalam pun macam lupa-lupa apa lagi kan. Lepas tu di perjalanan pun ustaz macam sangat berhati-hatilah sebab kita dah lama kan tak drive jauh macam tu. Jadi alhamdulillah, syukur. Jadi tak sabar sebenarnya nak siapkan kerja ni sebab semalam TV Al-Hijrah pun panggil ada kerja di lokasi. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat, insya-Allah tolong doa dengan berkat semua sekali lah yang mendoakan. Baizura Badlisha, Noni Nadia, Junita, Alisa Ismail, Zainah Buyung. Subhanallah sahabat-sahabat, hari ni kita akan ambil dua tajuk, 60 dan 61. Sebab bab 60 ni banyak ayat Quran. Seronok bila kita bahas ayat Quran ni. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Dengan satu soalan, semua anda dah solat fardu subuh ke belum? Kalau tak subuh lagi, tolong berhenti sekarang. Masih ada waktu rasanya, saya pun tak tengok waktu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cuba kita baca sama-sama. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Sesungguhnya sabar di atas perkara yang tidak disukai dan kesalahan adalah jalan menuju kejayaan. Kita dah jumpa beberapa kali bab bermula dengan jangan bersedih. Apa itu? Tajuk kepada isi kitab, tajuk kepada kitab ini, karangan Dr. Aida Al-Qarni, jangan bersedih. Kemudian tajuknya panjang hari ini, sesungguhnya sabar di atas perkara yang tidak disukai dan kesalahan adalah jalan menuju kejayaan. Sahabat, saya suka melatih minda saya. Ini pun tips daripada guru yang latih saya berpidato daripada sekolah dulu kan, sahabat-sahabat. Kalau dapat tajuk, dia kata jangan tengok depan dulu, tengok belakang dulu. Kan ada situasi yang macam itulah. Sebab saya pegang contoh kalimah dalam Quran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan sulit itu ada kemudahan, ada kesenangan. Semua manusia yang normal, waras akalnya, dia suka kepada kemudahan, kesenangan, kejayaan. Orang tak suka benda sulit, orang tak suka benda susah. Sahabat-sahabat kan, kita akui. Jadi hidup kita pun macam ni. Hidup kita, sahabat-sahabat muslimin muslimat,
Dunia dulu, baru akhirat. Kecil dulu, muda dulu, baru tua. Okey? Latih minda kita ni bukan sekarang. Aku hidup sekarang. Siapa aku selepas mati? Bila kita meyakini hidup kita akan mati, kita hanya akan kerahkan seluruh kudrat tenaga kita ni. Aku lepas mati siapa? Tak penting sangat aku hidup ni. Aku bertahta, aku berharta. Dapat is bonus, sahabat-sahabat. Tapi lepas aku mati nanti siapa? Kemudian macam tu juga dunia. Jangan kata saya tak mau dunia-dunia ni semua Ustazah. Saya daripada KL ke Kedah saya jalan kaki. Tak apa, biar pergi seminggu. Jangan duk buat lawak lah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dulu naik unta, kemudian dah ada kereta. Kalau boleh kita nak ada jet peribadi. Sungguh kan? Tak salah. Tapi muslimin-muslimat dirahmati Allah, siapa aku saat hidup ni, di dunia ni, di akhirat nanti? Okey, aku suka berkenderaan. Aku suka berumah besar. Adakah aku masih manusia yang beroleh kesenangan selepas kematianku di akhirat? Train, latih minda kita macam tu. Jadi, memandang tajuk ini sesungguhnya sabar di atas perkara yang tidak disukai. Kita sebut macam dunia akhirat. Ustazah selalu kata, dunia ni memang penuh dengan ujian. Di akhirat, tempat kita berehat-rehatan. Setelah di dunia ni kita kepenatan. Jadi sahabat-sahabat, hidup ni memang kita kena tempuh pelbagai kesusahan. Tapi jangan susah lagi selepas mati. Please, jangan susah lagi selepas mati. Kesian. Dunia susah, akhirat susah. Hidup susah, mati pun susah. Ingat ni apa cerita Piramli Madu 3 ke? Hidup susah, mati pun susah. Tak mau macam tu. Kita nak hidup susah tak apa. Mati jangan susah. Lebih kita mahukan lagi hidup senang, mati senang. Sahabat-sahabat. Tapi kita nak dapat kesenangan tu, nak dapat parti santan, kena perah dulu. Kan macam tu. Jadi kita baca tajuk ni, sesungguhnya sabar. Tak ramai orang yang suka sabar. Tak ramai orang yang suka sabar. Kita je kena sabar Ustazah. Dia tu macam tu kan manusia. Ustazah, saya ni melayari bahtera rumah tangga. Suami saya tu selalu macam tu yang mengadu kat Ustazah. Saya je yang sabar. Kalau saya tak sabar Ustazah, anak-anak tak jadi apa. Kalau saya tak sabar Ustazah, sabar dulu Ustaz Kak. Macam mana Kak boleh sabar selama 30 tahun ni? Sebab Allah bagi suami macam tu lah. Akak tahu tak, kalau Allah tak anugerahkan suami macam tu, akak belum tentu ada sifat sabar. Manusia macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu sebelum kita komplain dulu, kita ya Allah syukur, ya Allah syukur. Ada orang yang matinya nanti belum tentu senang. Sebab dia tak dapat ke syurga dengan sabarnya. Lalu kenapa insya Allah aku target syurga dengan sabar aku ni kerana apa? Kerana engkau anugerahkan orang yang berdampingan dengan aku ni adalah orang yang sangat menguji kesabaran aku. Sebab itu baru kita faham, sahabat-sahabat, patutlah Nabi kata ajaib orang beriman. Dapat nikmat dia bersyukur, dapat musibah dia bersabar. Masalahnya nak sabar sampai bila? Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa tu? Nadia, Ustazah, Alhamdulillah anak saya baru usia 4 bulan. Subhanallah, Alhamdulillah, syukur. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi tajuk ni pagi tadilah, pagi-pagi Ustazah dah baca kan. Sesungguhnya sabar di atas perkara. Ustazah pun, ini kalau aku baca saat gini ramailah orang yang kata sabar, sabar, sabar kalau belajar agama ni. Sabar. Tak ada perkataan lain dah, sabar. Di atas perkara yang tidak disukai dan kesalahan. Siapa suka benda yang dia tak suka? Dan namanya benda, saya tak sukalah benda ni Ustazah. Sabar dulu. Lepas tu buat kesalahan. Mama kan dah cakap jangan ulang kesalahan yang sama. Siapa suka kesalahan? Tak suka. Tapi bila kita baca penghujung tajuk adalah jalan menuju kejayaan. Yes, aku nak berjaya. Dunia nak berjaya, akhirat nak berjaya. Jadi sahabat, nak akhirat takkan kau dapat tanpa kau melalui dunia. Sahabat-sahabat, nak bertemu dengan Allah kata orang beriman, kau takkan tempuh melalui kau mati dulu. Maka kalau kau nakkan kejayaan ini, kau takkan dapat tanpa kau melalui sabar, tanpa engkau paksa hati engkau menyukai walaupun satu perkara itu engkau tak suka. Kenapa ibu-ibu masih terima anak-anak ibu-ibu walaupun anak-anak telah berulang kali melakukan kesalahan?
akui ibu kerana benih kita Ustazah duduk dalam rahim kita 9 bulan 10 hari Ustazah. Saya lahirkan dia dengan parut di sana sini, darah terpercik Ustazah. Saya korbankan segala-galanya, malam saya, siang saya, harta yang saya ada, bukan untuk siapa-siapa, untuk membesarkan anak-anak saya. Dah besar Ustazah, saya makan hati dengan anak saya ni. Kenapa ibu masih lagi duduk memandang dia, mendoakan dengan air mata? Sahabat-sahabat, sebab kita punya satu harapan. Kalau tak kat dunia, lepas mati kita, anak yang ditinggalkan inilah orang yang menjadi tukang doa untuk kita sampai diajar. Nanti bila mak pakmu tak ada, hatta belum mati lagi, doalah dengan Rabbi ghfirli wali walidayya. Kenapa minta ampun untuk aku? Minta ampun untuk kedua orang tuaku. Sahabat-sahabat, jadi tolonglah kita faham sungguh-sungguh. Bila kita baca tajuk-tajuk La Tahzan, sebenarnya Masya Allah ia sangat memujuk hati. Bila kita betulkan minda kita, okey, aku memang nak kejayaan. Tak dapat kat dunia, aku nak berjaya di akhirat. Jadi tak ada jalan lain, aku kena sabar. Nanti kita akan jumpa ayat Quran yang sangat faham, ya Allah faham. Bukan sedikit perkataan sabar dalam Quran menunjukkan bukan sedikit sabarmu di atas dunia selagi kamu hidup. Subhanallah. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 127. Buku baru ada tak? Saya terlupa. Kitab La Tahzan yang baru ada tak dia punya ayat Quran? Kalau ada, sahabat-sahabat saya suka kitab baru tu, bahasa Arab dia, tulisan dia besar-besar. Buku lama ni tulisan dia kecil. Jadi saya ni dengan cahaya lampu, bukan macam tempat biasa kita live selama 59 siri tu, saya mulalah nak kerut-kerutkan ni. Lampu semua okey, tapi nak dapat kebiasaan balik kan. Kita tengok, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Wasbir wa ma sabruka illa billah. So kalau ada kesilapan bacaan saya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, maafkan saya sebab tulisan La Tahzan yang lama ni sangat kecil. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah. Perintah sabar ni kepada Muhammad. Kita pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalimah wasbir, tu kadang-kadang kita cakap kat kawan-kawan kita, sabarlah. Kan dia pemarah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kau ni tak tahu masalah aku, sabar. Jangan duk cakap sabar je. Kadang-kadang orang stres. Cuba sekali-sekali kita tukar. Siti Jamilah Tukimin, apa khabar? Sahabat-sahabat, ini Acik Siti Atikah punya adik-beradik ke? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli. Cik Siti Atikah dekat mana? Amboi, musafir juga Baik, muslimat dirahmati Allah. Kita nak sebut Allahumma salli ala Muhammad. Nampak nama Cik Siti Atikah, lupa dah apa nak cakap tadi. Kalimah wasbir. Wasbir, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Selalu Zaza cakap, Aisyah Zakaria okey ke? Semoga Aisyah Zakaria sentiasa okey. Tapi saya ni dah hilang sabar Ustazah dengan sipulan-sipulan. Ustazah pun cakap, sabarlah. Ustazah cakap senang lah. Ustazah tak tahu dia tu menyakitkan hati saya. Contoh Aisyah Zakaria. Jangan sebut sabar kat dia, takut dia marah. Guna kalimah-kalimah Arab ni, wasbir. Kau cakap apa tu? Wasbir. Kau cakap apa tu? Wasbir. Wasbir ni Allah yang suruh bersabarlah. Kalau nak suruh hafal semua, tak laratlah kan. Sebut satu kalimah je, wasbir. Dan bersabarlah. Ini perintah Allah. Kerana apa? Wa ma sabruka illa billah. Dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Maksud, sabar je, Allah dah siapkan pertolongan. Sabar, Allah tolong. Sabar, Allah tolong. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Saya sendiri dalam menekuni hidup, melalui kehidupan dalam kerja-kerja dakwah sebagainya, sahabat-sahabat, apa sahaja bentuk ujian, bila kita dah macam hilang sabar, ya Allah, balik pada Quran. Banyaknya yang Allah pujuk kita, sabarlah. Tiadalah kesabaran itu melainkan dengan pertolongan Allah. Wa ma sabruka, ma ni kata nafi. Tadi kita sebut wasbir. Kemudian sekali lagi kalimah sabar, sabruka. Sebelum sabruka tu ada wama. Maksudnya Allah nak bagi tahu kita, sahabat-sahabat, once engkau sabar, tak ada kelebihan lain kepada sabar itu selain engkau dapat pertolongan Allah. Maksudnya orang yang sabar tak akan rugi.
Ustazah, sebab saya sabarlah rumah saya ni habis kena lelong. Kak, orang yang sabar tak akan rugi. Sekarang ni akak nampak macam rugi. Ustazah, sebab saya sabar ni lah orang pijak-pijak kepala saya. Orang yang sabar tak akan rugi. Kenapa Ustazah sangat-sangat confident? Quran cakap. Apa yang Quran cakap, sahabat anda jangan tak percaya. Apa yang Quran cakap, kalau bukan hari ini kita mendapat, kita akan mendapat kemudian. Tolonglah kukuhkan. Sebab tu kita kena balik pada Quran. Wasbir wa ma sabruka, sabarlah, dan tak ada kesabaran itu illa billah, melainkan Allah bersamanya. Maknanya melainkan Allah tolong dia. Please, saya tak tahu dah nak merayu anda macam mana. Tolong sabar. Pertama. Kedua, sekarang kita hidup lebih 700 orang yang menonton. Semua kita ada ujian untuk aku ni nak memilih sabar atau lantaklah aku malas dan nak sabar. Berapa ramai lidah kita biasa mengucap, saya dah habis sabar dah Ustazah, saya dah hilang sabar dah Ustazah, lantaklah nak jadi apa. Kalau minta nasihat dengan Ustazah, sahabat-sahabat, dia cakap macam tu, Ustazah tak tahu dah nak cakap apa. Aku nak tolong macam mana lagi dah. Kau tak nak tolong diri kau sendiri. Kita kena kuat. Balik pada Quran. Ustazah memberi nasihat selalunya. Ustazah bukan orang alim. Ustazah hanya tolong bacakan apa yang Quran sebut, apa yang kitab sebut. Ayat kedua, Yusuf 18. Fasabrun jamil. Ni ramai kan anak murid Ustaz Sabrun Jamil kan. Fasabrun jamil. Cik Siti Atika semalam Ustaz Azwan dah hantar daging hari-hari mau dekat Ustaz Sabran Jamil. Allah, comel lah mokcik-mokcik ni, Masya Allah. Comel. Ustazah, boleh tak Ustaz tolong hantarkan dekat Ustaz tu? Saya sukalah ceramah dia. Suka ceramah tak apa cik, jangan suka lain. Sahabat-sahabat, dia pergi suruh Ustaz hantar kepuk leko lah, hantar ni lah. Baguslah, Masya Allah, tabarakallah. Seronoklah ukhuwah anda. Semoga dengan memuliakan guru Allah beri faham, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik. Ayat Yusuf 18. Cubalah kita baca kisah Yusuf. Kalau kita kata, Ustazah tak tahu betapa suami saya jahat kat saya. Contoh, betapa mak mentua saya buat kat saya dah tak tahu dah. Kak, ada tak sabarnya akak berpuluh tahun macam Nabi Yusuf? Jahatnya adik-beradik akak dengki dekat akak, ada tak macam dengkinya adik-beradik Nabi Yusuf? Kenapa Ustazah Nabi Yusuf tu sampai dicampak dalam telaga buta? Punyalah dia masih boleh berzikir tanpa henti di dalamnya dan diselamatkan daripada telaga buta itu tanpa ada sebesar zarah dendam pada adik-beradiknya. Dia hanya memilih untuk sabar. Bukan setahun dua, sahabat-sahabat. Jadi jangan kata kita je yang melalui ujian yang memerlukan sabar yang tinggi. Para rasul terdahulu melaluinya. Sebab itu sabar yang macam tu, kita menerima satu hentakan. Ujian tu datang buat kita. Kita kata, aku memilih untuk sabar. Sabar yang macam mana? Ada ramai orang meninggal suami, meninggal isteri, meninggal pasangan, meninggal orang tersayang, rumah terbakar, segala, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia, kenapa rumah aku terbakar ya Allah? Kenapa engkau beri ujian ke aku macam ni? Memang kadang-kadang tak lafaz kat mulut, tapi dia punya putus asa tu, moncong dia, merungut-rungut dia, menyalah-nyalahkan itu dan ini dia. Dia tak memilih untuk sabar dulu. Sahabat-sahabat, itu bukan sabrun jamil. Kenapa kita datang je musibah, kita disuruh terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kenapa Allah nak balikkan pada Allah? Tiba-tiba na'udzubillah, contoh, seorang ibu dengar, anak acik yang aksiden kat depan tu bawa grab food tu, anak acik tu saya dah confirm dah. Memanglah kita bukan alhamdulillah, ini orang sabar ni. Tak apalah, anak acik tu nanti ambulans datang. Itu dah memang al-syasyatun punya akal dah tu, sahabat-sahabat. Mestilah kita, ya Allah anak aku, ya Allah. Terus engkau yang bagi takdir ni, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siap-siap pakai tudung nak pergi tengok, nak usaha apa dulu. Tengah dapat ujian, dia bersabar, sahabat-sahabat. Itulah sabrun jamil, sabar yang indah. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada orang yang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia sabar, tapi setelah 3 bulan.
Dia sabar, tapi setelah setahun kita jumpa, kak, tahun lepas saya dengar mak akak meninggal ya. Meninggal pula depan mata akak, kena langgar lori. Contoh sahabat-sahabat. Ya ustazah, akak macam orang hilang akal setahun tu ustazah. Akak tak nak jumpa orang, akak nampak lori, akak rasa akak nak baling lori tu sampai pecah. Akak tak boleh terima ustazah. Tapi sekarang alhamdulillah akak dah sabar ustazah. Itu bukan sabar yang indah. Tahniah kerana masih boleh bersabar, tapi bukan sabrun jamil. So kita nak faham sabrun jamil. Sebab tu mula-mula saya kenal Ustaz Sabrun Jamil, saya cakap dengan Ustaz, bang, Ustaz ni mesti mak ayah dia atau siapa yang bagi nama kat dia orang hebat. Sahabat-sahabat tu siapa yang menunggu nak bersalinkan anak, nak dapat cucu, bolehlah letak nama Sabrun Jamil. Sahabat-sahabat, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sebab tu kita kalau dengar sesuatu yang tak berapa nak best di pendengaran kita, kan kita selalu dengar ustaz-ustaz, orang-orang alim sebut Allahul Musta'an. Kenapa sahabat-sahabat? Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Nabi Yusuf, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Rasulullah tak pilih benda lain, aku nak dapat sabar yang indah, sabar yang baik. Itulah kesabaranku. Bukan sabar yang biasa-biasa. Kita ni sabar juga, tapi sabar kita belum lagi sabar yang indah. Dan Allah sahajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Wallahul musta'an. Allah sahajalah. Kita dengar benda, ya Allah ustazah, angka COVID naik lagi. Kita nak kata apa lagi sahabat-sahabat? Wallahul musta'an. Allah bukan tak dengar, Allah bukan tak tahu. Kita nak cakap apa lagi dah? Segala SOP, segala frontliners dah berusaha keras. Kita nak kata apa lagi dah sahabat-sahabat? Wallahul musta'an. Ini antara kalimah-kalimah yang kita tiru daripada Al-Quran. Okey? Al-Ma'arij ayat 5. Fasbir sabran jamila. Cuba hafal. Kalian hafal kalimah-kalimah sabar ni. Fasbir sabran jamila. Ustazah duk intai-intai kat luar kan sahabat. Takut juga jiran main tiba-tiba pasal apa. Pasal apa kuat sangat orang sebelah ni bercakap. Selalu rumah ni tak ada orang. Fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Sekali lagi disebut sabran jamila. Fasbir, maka sabarlah kamu. Kita nak tanya, sabar macam mana lagi? Sabran jamila. Kan kita biasa, ustazah, kalau orang lain buat kat saya boleh sabar. Ini suami saya ustazah. Ustazah, kalau orang lain buat kat saya boleh sabar lagi. Ini anak saya buat kat saya. Itulah yang Allah tahu akak selama ni sabar. Tapi sekarang sahabat-sahabat, sekejap kita ada tetamu je. Assalamualaikum. Mesti maksud. Assalamualaikum. Tengok tu anak muridku. Subhanallah. Duduk maksud. Allahumma salli ala Muhammad. Bawa dah tu kitab. Maksud Zunaizah Ahmad nama Facebooknya. Zunaizah Ahmad. Siapa yang di Al-Ustaz boleh PM Zunaizah Ahmad untuk dapatkan kitab-kitab yang Ustazah bawa. Ataupun jangan duk tanya daging hari-hari mau, memang tak bawa lah. Sebab saya balik pun tak adalah plan sangat. Kalau saya plan, saya boleh bawa Upah Haznah punya roti apa semua. tak plan sangat. Sebab tak sangkalah urusan tu secepat ini. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan kebetulannya malam ni sepatutnya rancangan dengar episod 2 kan. Tapi TV Al-Hijrah call bagi tahu cuti. Sebab memberi laluan kepada program-program Hari Malaysia. Hari ni anda cuti Hari Malaysia kan. Jadi Hari Malaysia cuti, program-program TV banyak fokus kepada itulah. Jadinya rancangan dengar cuti. So dapat je. Sebab bila Ustazah terlibat dengan rancangan dengar secara live, Ustazah terikat dalam kontrak, disebutkan Ustazah tak boleh tak hadir ke studio kecuali ada benda yang sakit macam itulah. Jadi bila cuti, Ustazah terus pergi balai polis. Tak sangka pula dokumen yang Ustazah bawa untuk sekolah-sekolah ni alhamdulillah diizinkan. Jadi bila Ustazah berada di dalam rumah ni, Mak Sumai dengan sarapannya macam itulah. Jadi alhamdulillah senang. Kejap lagi insya-Allah Allah izinkan. Baik. Muslimin muslimat, saya sedang berada pada kalimah fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Jadi hati, jom
Macam mana aku nak sabar lagi ni ya Allah? Aku selama ni jadi orang yang sabar 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun hidup. Kau ni seolah-olah, minta maaf sahabat, seolah-olah kita nak cakap macam ni, kau tak puas-puas lagi ke nak uji aku ya Allah? Siapa kita untuk cakap macam tu? Mungkin muslimin muslimat dirahmati Allah, kita sabar. Kita sabar selama ni, tapi kita belum lagi sampai ke level sabran jamila. So Allah nak bagi sabar kita di sabar yang berkualiti, nak masuk ke syurga dengan jemputan Allah melalui perkataan sabar itu, sifat sabar itu. Kalau sabar yang biasa-biasa, sebab tu makam kita ni takkan sama. Kenapa Nabi kita berdoa, lepas kita berwuduk tu kita sebut maqaman mahmudan allazi wa'adtah. Kenapa dengan doa macam tu? Sebab makam Nabi ni sangat terpuji. Kenapa makam Nabi ni sangat terpuji? Sebab sabar Nabi luar biasa. Wahai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita nak follow Nabi rapat-rapat, Nabi nak masuk syurga masih toleh. Ummati, mana umat aku yang nak follow aku masuk dalam syurga? Allah akan pilih di kalangan orang-orang yang tinggi sabarnya. Masya Allah, saya bila tadabbur ayat-ayat sabar dalam Quran sangat memujuk hati. Semua kita ada masalah sahabat-sahabat, tapi balik pada Quran. Ya Allah, aku terima. Mungkin selama ni aku sabar, tapi belum lagi sabran jamila. So ilmu ni pegang sungguh-sungguh sahabat, untuk kita diangkat darjat oleh Allah. Ujian orang yang tinggi keimanan dengan iman yang sangat rendah takkan sama. Ada orang tercucuk duri pun dah, oh mama sakit, mama bla bla, dah hilang sabar. Ada orang baru hilang duit RM10 dah macam orang gila dah, sahabat-sahabat. Sebab tu kenapa ya Ustazah, saya hilang duit RM10, saya tak boleh tidur, saya makan tak lalu, saya tak boleh pujuk hati saya sendiri. Jawapannya sahabat, dengan bertalu-talu Allah bagi. Sebab itulah kita nanti di mahsyar Allah akan berdiri dalam keadaan siapa saf pertama, siapa saf kedua, siapa golongan yang mula-mula dimasukkan ke dalam syurga. Quran cerita, aku nak jadi golongan yang mula-mula dimasukkan ke dalam syurga. Bukan mudah sahabat-sahabat. Kalau nak masuk sebagai golongan yang mula-mula, bukan sabar biasa-biasa. Yang sabar tu level boleh tiru sabarnya para rasul. Tadi sabarnya Nabi Yusuf. Kemudian sudah pasti sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar yang macam mana? Fasbir sabran jamila. So kita nak nasihat budak-budak, cikgu-cikgu sekolah yang ada kan. Setakat budak-budak, cikgu, masalahnya pen saya hilang lagi ni. Kita kata, alah baru hilang pen. Kita cakap, kau sabar je lah, InsyaAllah dia faham. Tapi kalau kita bercakap dengan orang yang dah kawan kita, ustazah saya dekat masjid tu, ya Allah ustazah dia memang orang alim, tapi dia sedang diuji, kita cakap sabar macam tu macam tak berkesan sangat. Cuba kita bila jumpa dia, ya Allah ustazah, fasbir sabran jamila, insya-Allah dia, Allah, teguran dari Allah ni. Aku selama ni sabar, tapi sabar aku belum lagi sabar yang indah. Jadi hari ni Allah hentak aku, anak murid aku ni dia ulang fasbir sabran jamila. Maka terima kasih ya Allah, kau hantarkan pada aku. Minta maaf saya lama sikit kat sini. Saya nak ajak anda menjiwai kalimah-kalimah sabar dalam Quran. Tak ada satu pun yang tak penting. Setiap word sabar dalam Quran, bila anda jumpa, cuba buka terjemahan, rujuk kitab tafsir. Sangat ya Allah, membuak-buak hati kita. Aku nak tahu lagi cerita sabar dalam Quran, supaya kita kuat. Subhanallah. Lagi Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum. Ini kalau Ustazah sebut depan anak-anak murid mana kan, mesti sebab suara. Sebab apa? Orang-orang yang sabar sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, nanti sahabat-sahabat dekat akhirat, kita dah melapasi mahsyar, kita macam ada kedengaran satu suara, salamun alaikum bima sabartum. Dibukakan pintu syurga melalui pintu-pintu sabar. Kita pun kata, Tuhan, aku ni dulu amal tak banyak mana Tuhan, sedekah aku tak tinggi mana, pasal apa aku macam mudah masuk syurga ni Tuhan? Salamun alaikum bima sabartum. Engkau diberi kesejahteraan ni kerana sabarnya engkau dulu. Engkau diberi kemudahan ni kerana sabarnya engkau dulu. Maka orang beriman dia tak ada lain bila diberi ujian yang bertalu-talu, seolah-olah kenapa kita disuruh bersyukur dalam ujian itu. Terima kasih ya Allah. Kalau tidak aku tak tahu untuk angkat diri aku ke level yang lebih tinggi dengan sabar ni. Subhanallah. Ustazah sendiri, sahabat-sahabat, bila macam longgar sabar itu,
Sentiasa zikirkan, paksa diri untuk senyum. Salamun alaikum bima sabartum. Aku ya Allah nanti tak apa, aku tak dengar benda ustazah. Ni, benda yang hilang dari ustazah tadi segedebuk saya gantikan. Ustazah hilang RM1 kan? Nah, saya ganti RM100. Ustazah jangan sedih lagi Belum begitu indah. Tapi kalau anda tadabbur, salamun alaikum bima sabartum. Aku hilang segala kat dunia ya Allah. Kalau aku memilih untuk sabar, semoga nanti suara itu yang aku dengar di akhirat. Maka sebelum kita mendengarnya di akhirat, kita pujuk hati kita dulu. Aku dah hilang sabar dan ya Allah. Daripada kita mencarut-carut, berkeluh kesah, sebutlah berulang kali, salamun alaikum bima sabartum. Orang kat tepi hang duk wirid apa dari tadi tu, aku duk dengar salamun, apa benda salamun. Aku nak kesejahteraan nanti di sana, dijemput Allah dengan mudah. Kerana sabar aku tu, sahabat-sahabat, sabar yang ikhlas hanya kerana Allah suruh aku sabar. Macam ini baru ayat Quran berapa ni? Konon-konon ustazah nak bawa 2 bab hari ni. Syok dah sahabat bila kita tadabbur ayat-ayat sabar dalam Quran. Kita boleh menjiwa, ya Allah patut Engkau bagi ujian yang macam ni. Ingat ujian orang beriman dengan minta maaf yang belum mencapai tahap keimanan dan ketakwaan takkan sama sahabat, takkan sama. Ada orang berjalan, terlanggar batu kerikil, batu disalahkan. Pasal apa orang duduk kat sini? Kaki aku dah luka ni. Bagi tu, itu dah ujian besar sangat. Masya Allah. Tapi ada orang, ya Allah, tengok dalam COVID, ustazah, mak saya meninggal, bapak saya meninggal, saya tinggal sebatang kara, adik-beradik saya semua mati COVID. Kita nak cakap apa lagi dengan orang macam ni? Besarnya ujian Allah untuk dia. Maka belailah jiwanya dengan salamun alaikum bima sabartum. Semoga nanti kau bertemu dengan semua kesayangan kau tanpa ada pisah-pisahnya lagi. Dan seluruh keluarga engkau dijemput ke dalam syurga dengan mudah, bahkan tanpa hisab. Engkau mendengar kalimah kesejahteraan kerana sabarnya engkau. Jadi kita rawat jiwa kawan-kawan kita, saudara mara kita yang macam dah hilang sabar dengan ayat Quran. Pendek-pendek kan sahabat. Kita boleh hafal lagu-lagu orang putih atau apa-apa. Tak reti belaka ni cakap orang putih. Tapi kalau suruh hafal lagu orang putih, hafal. Pelik kan kita ni. Bahasa Arab ni bukan bahasa kita. Word dia pun bukan panjang-panjang mana. Disuruh hafal bukan untuk berceramah, tapi untuk pujuk hati kita sendiri. Kita tak mampu sahabat-sahabat. Nak jadi hafizah, semua dah lagi tak mampu haf belaka. So please, ayat-ayat yang memujuk hati kita dalam latahzan, tolong dihafal supaya sambil-sambil kita dapat WhatsApp berita yang kita tak nak dengar. Ya Allah, aku nak minta tolong siapa? Suami masih kat pejabat, aku seorang-seorang ni kat rumah, ya Allah. Terus ulang-ulang ayat Quran tentang sabar. Anda akan kuat jiwa, sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanallah. Luqman 17. Kalimahnya apa? Wasbir ala ma asabak. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Ma asabak. Memang kita ni takkan lari daripada timpaan-timpaan musibah, ujian. Orang yang kerja bidang ni, kawan pejabat saya ni, ustazah duk cantas saya. Patut saya anugerah cemerlang ni, orang lain pula. Biasa dunia pekerjaan. Suri rumah yang just stay at home dulu, kini selamanya tu pun ada ujian. Kadang gaduhnya dengan orang dekat kedai runcit. Kan sahabat-sahabat? Kadang gaduhnya dengan jiran masa duk pergi letak tong sampah. Dia heret tong sampah saya kat depan rumah dia ustazah tiap-tiap hari. Kadang pasal kucing dia berak depan rumah kita. Lagilah pegawai-pegawai besar, sahabat-sahabat, pemimpin negara, para pendakwah, mustahil tak ada ujian. Tapi bagaimana cara dia berespon dengan ujian tu? Bagaimana dia bercakap dengan dirinya sendiri dan mereka minta kekuatan daripada Tuhannya. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Kat mana nak cari ni? Semua dah majoriti memiliki kitab. Tolong tanda sungguh-sungguh supaya kita boleh menulis kat Facebook kita, kat WhatsApp group kita, menasihat kawan-kawan kita. Bila kita menasihat kawan-kawan kita, bukan menjadi api, bukan menjadi minyak tanah kepada mereka. Aku memang kalau aku jadi engkau pun aku bakar je rumah dia tu. Kita pula yang jadi pemanas kepada kawan kita. Tolonglah hasil kita belajarlah tahzan sebelum kawan kita tu jumpa, pakai psikologi supaya mereka sebelum mereka jumpa orang-orang alim untuk minta nasihat. Kita ni dah boleh menasihati, gunakan ilmu. Macam mana sahabat-sahabat? Aku bukanlah orang pandai, tapi aku duk baca dalam kitab tahzan tu. Cuba kau tengok sekejap tu Quran atas meja kau tu, Quran terjemahan kan. Cuba buka Luqman 17.
Cuba kau baca, aku pun tak ingat lah apa maksud dia. Kita dengan manusia jangan tunjuk pandai sahabat. Kita jadi orang bodoh tak apa. Kan dulu-dulu Ustazah selalu sebut, Prof Muhayya kata tak apa jadi bodoh-bodoh. Ramai orang perempuan marah. Pasal apa hang marah? Sungguh dah kita buat bodoh-bodoh tak apa. Dan Ustazah pun lupa lah, tapi ada dalam surah Luqman ayat 17 tu. Cuba awak buka sekejap. Nanti dia, ya ke Ustazah ayat 17? Ya Allah Ustazah, betul lah Ustazah. Pasal sabar ayat ni. Ustazah tak berapa nak ingat dah. Hang buka, hang baca sendiri. Tak payah kita ceramah depan orang tengah diuji masalah, kita ceramah 1 jam. Memang dia baling batu agak kita, sahabat-sahabat. Apa lagi? Surah Ali Imran ayat 200. Ali Imran yang ayat 200 ni mokcik-mokcik selalu tanya, Ustazah, surah Ali Imran ayat terakhir ayat 200 ni kalau kita baca tengah cuci beras kan? Tengah cuci beras, nanti suami kita dengar cakap kita kan Ustazah? Nanti anak-anak kita jadi lembut hati kan? Jawapan Ustazah, amin je. Kita tak jumpa dalil kalau baca ayat 200 surah Ali Imran anak-anak lembut hati. Ustazah tak nafikan. Sebab Ustazah pun amal. Kenapa Ustazah amal? Dalil daripada Nabi tak ada, Nabi tak baca. Sahabat-sahabat, sebab orang-orang alim, para ulama kita memberi amalan. Contoh, kita dengar semalam di Bumi Kedah ni kematian seorang ulama besar, Masya Allah sahabat-sahabat. Ibarat cahaya lampu spotlight kepada Bumi Kedah. Sepertinya ketika Padang Bukit Tinggi kehilangan Buya Hamka sebagai ulama besar. Satu Bumi Padang Bukit Tinggi itu menangisi kematiannya, subhanallah. Semalam orang-orang alim yang rindukan ilmu, yang tahu dengan kematian ulama, satu musibah besar atas muka bumi Allah, mereka menangisi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi orang yang tak mencintai ulama, siapa mati tu? Kalau artis mati 3 bulan tak habis cerita. Tapi ulama mati tak. Sahabat-sahabat, dulu sebelum Covid, kalau kita melihat ulama mati, Masya Allah, penuh perkuburan, solat jenazah berkali-kali. Cuma kematian ulama semalam bukan mati dalam keadaan bukan Covid. Sahabat, bukan musim Covid. Ni musim Covid ni sahabat-sahabat, macam mana kita nak meramaikan? Saya percaya kalau sekarang ni kita bukan musim PKP Covid, mesti melempah manusia yang solat jenazah semalam. Dulu-dulu sebelum PKP kan, bila tengok kat berita Tuan Guru ni Abdul Aziz meninggal, ulama-ulama besar di Kedah meninggal, saya duk ingat lagi budak-budak Darul Fawaz. Ustazah, semalam kan kita tengok berita ada orang tu meninggal, penuh jalan, penuh dengan manusia. Tu siapa yang mati? Anak-anak Darul Fawaz ni. Itulah kena tahu. Kamu ni kalau Ustazah sebut artis meninggal, semua ingat. Tapi semalam yang meninggal tu kehilangan besar. Macam kamu blackout dekat rumah, meraba-raba kan? Sebab tak ada cahaya. Orang beriman yang cintakan ilmu, kalau tahu seorang ulama meninggal, Masya Allah, seperti meninggal, seperti nyawanya sendiri hilang. Menangisi kematian itu sebab Nabi bagi tahu, akhir zaman Allah akan angkat cabut para ulama. Allah akan hilangkan dari atas muka bumi ini. Habis itu Ustazah, kan ramai orang-orang alim atas dunia. Sahabat, majlis ilmu bertebaran, termasuk kita lebih 1,000 orang hari ini. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, majlis ilmu bertebaran buat time mana. Tapi jujur pada diri. Jujur pada diri, sejauh mana kita beramal dengan amalan ilmu yang kita dapat tu. Tapi ulama-ulama kita ni, Masya Allah, bikinnya serupa apa yang dia cakap. Sebab tu barakah. Barakah. Ustazah Zai selalu malu nak cakap benda macam ni, sahabat-sahabat. Sebab apa? Sebab kita tak mampu meniru. Jadi bila mereka kata amal Ali Imran ayat 200, masa nak basuh beras tu amal baca. Bukan hok pendek ni lah. Sahabat-sahabat buka nanti surah Ali Imran ayat 200. Ada di dalamnya kalimah isbiru wasabiru warabitu. Tak faham ni, jom belajar bahasa Arab sikit. Pasal apa kalimah sabar ni disebut 2 kali? Dah isbiru wasabiru, lepas tu warabitu. Macam dekat-dekat je Ustazah bunyinya. Allah bagi pengulangan demi pengulangan. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Setakat bersabar je biasa. Bersabarlah biasa. Itu sebab makcik-makcik hafal ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu sbiru wasabiru warabitu. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Duk hafal, duk nyanyi lah bahasa minta maaf di lisan ni. Tapi tak tahu kenapa kena baca.
Ibu-ibu, hari ni kita jumpa ayat yang ustaz-ustaz duk suruh amal masa basuh beras, masa kita buat ayat untuk anak-anak kita nak pergi sekolah tu bagi lembut hati, suami pun bagi lembut hati kan, ibu-ibu dirahmati Allah. Hari ni kita tekuni. Oh, isbiru wasabiru warabitu. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah. Maksud ayat ini, ramai orang boleh sabar biasa-biasa, tapi tak ramai orang boleh bersabar dalam sabar. Saya ulang, bersabar dalam sabar. Kak, sabar. Saya tengah sabar dah ni Ustazah. Sebab tu saya terbalikkan meja. Kalau saya dah hilang sabar, rumah dia saya bakar. Pula dah. Sahabat-sahabat, bersabar dalam sabar. Faham? Inilah isbiru wasabiru warabitu, dan tetap bersiap sedia. Orang yang, okey, aku memang kena sabar dengan ujian A ni. Aku kan selalu berdoa minta umur panjang, barakah. Kalau aku nak umur panjang, nak tengok anak aku besar, bernikah, hadiahkan cucu dekat aku. Sekarang ni aku sabar dengan perangai suami je. Lepas tu aku sabar dengan perangai anak je. Nanti perangai menantu, perangai besan, perangai cucu. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Memilih untuk sabar, kekalkan kesabaran itu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dan bersiap sedia. So kita, orang beriman, sahabat-sahabat, bila satu ujian berakhir, memang lega, Alhamdulillah. Tapi dia tak adalah berseronok melampau-lampau, buka parti, apa benda sampai, nah kita melaga-lagakan gelas, boleh minum arak, sebagainya, minta maaf sebut. Sebab settle dah masalah kita ni. Tak melampau-lampau. Sebab dia tahu, siap sedia, selagi hidup ujian tu akan datang lagi. Untuk upgrade dirimu, maqammu di sisi Allah, ujian tu mungkin lebih besar. Jadi kita, okey, rezeki mencanak naik ni, bolehlah tukar itu, tukar ini, berpoya-poya lah boleh. Nanti anda akan terduduk saat ujian besar. Mulalah kita, kalaulah aku tahu ujian ni nak datang lagi, aku tak adalah beli kereta sampai 4 biji. Bukannya guna pun. 3 biji lagi doktor sadai je. Masa aku tengah happy dulu aku melampau-lampau. Sahabat, cuba tengok saat PKP, ramai orang terjejas. Siapa yang masih boleh bangkit, simpanannya masih ada. Sebab ketika dulunya dia tak berseronok-seronok, tak menghabiskan seluruh yang dia ada. Kalau dia habiskan pun untuk jalan Allah. Sebab orang beriman, aku belanja untuk jalan Allah, Allah akan tolong aku saat aku susah. Ni aku senang, aku tolong agama Allah. Nanti bila aku susah, Allah tahu, Allah jauh lebih berlari untuk menghantar pertolongan pada aku. Sahabat, sebab tu kalau anda baca kisah-kisah kematian ulama, sahabat-sahabat, tengok bagaimana matinya Siti Khadijah Al-Kubra, matinya Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah, berapa ramai orang tanya, ramai saya terpaksa sebut benda ni, orang-orang yang buat bisnes online. Ustazah, apa hukum Ustazah? Saya ni pagi-pagi lepas subuh dalam telekong lagi, 5 minit kena buka grup saya tu, grup bisnes tu. Saya ingin kaya, berjaya, macam-macam lah. Nak hidup seperti sahabat, nak kaya seperti sahabat. Adalah word-word yang membangkitkan semangat kita ni Ustazah. Jadi Alhamdulillah pukul 10 pagi sale masuk banyak ni. Apa hukum Ustazah? Ustazah tak duduk dalam kumpulan tu. Ustazah nak komen, Ustazah bukan ahlinya. Tapi beginilah, tahniah business-businessman woman yang betul-betul nak ikut kaya macam sahabat Nabi. Tapi cuba muhasabah. Aku sanggup tak mati seperti Khadijah. Nak beli kain kafan tak mampu. Sahabat-sahabat, hartanya Khadijah 1/3 bumi Mekah punya kekayaan adalah milik Khadijah. Anda bayangkan, 1/3 kekayaan bumi Mekah yang memang kaya itu hartanya Khadijah. Tapi Khadijah mati, nak beli kain kafannya pun tak cukup. Lalu dibentangkan serban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, anaknya ramai, bukan sedikit. Ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk anak-anak engkau ni? Sibuk berbelanja untuk agamanya Muhammad. Apa kau tinggalkan? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Bila mereka ada keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, agama Allah ni, mereka takkan susah. Kita sahabat-sahabat nak kaya macam sahabat, tapi kita tak nak hidup macam sahabat. Kita tak nak mati. Nanti kalau mama mati dengan bisnes online mama ni, tak apa, kamu main je game. Tak apa, tak datang PDPR, tak apa, main je game. Mama ni ada bisnes, banyak ni masuk ni.
Banyak bisnes masuk ni, mama sibuk dengan WhatsApp ni. Anak-anak dibiarkan, sahabat-sahabat, waktu solatnya tak dijaga. Suami kata, yang sejak awak bisnes online ni, asyik order makan je. Abang rindulah makanan awak ni. Contoh sahabat-sahabat kita, abang tak tahu, ni saya ni on the way nak kaya. Bila saya dah kaya, bibi apa semua ada. Wanita tolong jaga. Kita tak hidup seperti sahabat yang kaya kat dunia, kaya juga kat sana. Kita takut kita kaya kat sini, tapi kita muflis kat sana. Sebab tu alang-alang berangan nak jadi jutawan, tolong plan untuk jadi jutawan akhirat. Kita semua ni sibuk nak jadi jutawan dunia. Bila mencanang-canangkan kursus apa, webinar dalam talian, 3,000 orang hadir. Jom kita tak kisahlah sahabat, kena buat promo dekat depan skrin macam Ustazah bercakap sekarang ni. Bukan saya tak ada rasa malu, di kalangan anda ada lelaki yang menonton. Bukan saya tak ada rasa malu. Wallahi saya bukan seronok sangat macam ni. Tapi saya nasihat orang yang biasa bercakap depan skrin macam ni, apa adab kita sebagai orang perempuan? Kenapa kita hanya nak menjual sebatang pen, kita buka segala aib kita? Sepertinya kita nak menjual tubuh hanya dengan keuntungan sebatang pen. Aku dapat 3 kali ganda keuntungan kalau dengan live macam ni. Minta maaf sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bersiap sedia tak kita nak kaya macam sahabat, hidup macam sahabat, mati seperti sahabat. Tak diwarisi hartanya, tapi dikutip di akhirat kelak. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Dan mereka takkan pernah hina, takkan pernah miskin. Bahkan mereka lah jutawan di akhirat Allah. Tolong sampaikan salam saya kepada seluruh businesswoman yang hebat-hebat. Saya tabik spring dengan anda sebab dengan rezekinya anda ma'ah tahfiz dibayarkan yuran. Anak-anak yatim boleh hidup, anda hebat. Tapi jangan sampai nafsi-nafsi. Pasal apa aku nak bagi tolong sekolah tu? Kenapa ni kesusahan aku ni? Laki aku pun ceraikan aku sebab aku buat bisnes online ni. Lantaklah, yang penting aku kaya. Bukan sedikit wanita yang nak hidup macam tu. So please perbetulkan, okay? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, dengan kesabaran kita tahu makna kehidupan yang baik. Kenapa Islam suruh kita sabar? Baru kita faham kenapa yang ustazah tu, ustaz tu ustazah, dia masyuk tu, dia berhak untuk kaya tu. Tapi boleh dia, ya Allah, hai, naik kereta kancil dia 7 orang je ustazah. Tak faham saya ustazah. Selalu orang mengadu pada ustazah macam tu. Dia bahagia dengan life macam tu. Kenapa kita pula yang sibuk? Dia nampak apa kebaikan, apa kejahatan. Dia kenal diri dia. Aku ni kalau bertukar jadi hidup life macam ni, bukan jadi baik dah aku ni, jadi makin jahat aku ni. Sebab tu kena kuat sendiri kan. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, engkau ni gaji dah puluh-puluh ribu, pakai motor buruk je. Sekali, 2 kali cakap boleh tahan lagi. Lagi-lagi orang lelaki. Sebab tu kita orang perempuan kena pandai pujuk suami kita. Memanglah abang, kawan-kawan abang dekat pejabat tu semua dah macam ni. Dia orang tak ada masalah macam kita. Kita nak tanggung mak lagi, adik-adik abang sekolah. Bukan adik-adik kita, okey, sahabat-sahabat muslimat. Bukan adik-adik kita. Tapi kita tahu suami kita punya pendapatan nak tanggung adik-adik dia yang ramai. So anda wanita hebat dan solehah, kalau bagi tahu bang, kalau beli kereta besar bulan-bulan segini, memang sayang untung duduk sebelah abang, kereta besar kot. Boleh selfie hari-hari. Tapi bang, mak abang tu, adik-adik abang tu yang kat universiti tak dapat beasiswa tu, tak apa, saya redha bagi ke anak, dekat adik-adik abang. InsyaAllah kat rumah ni kita seadanya je. Ya Allah, wanita solehah yang seronok bila suaminya bahagia. Wanita solehah bukan si adik abang je dapat duit gaji abang tu. Sahabat, asyik hantar dekat kampung abang je, kenapa kampung saya yang tak dapat? Hati-hati sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Kita bukan seorang perempuan yang mesti dipijak-pijak, tapi kita tahu di mana nak meletakkan kedudukan kita di syurganya Allah. Faham Baik, seorang penyair mengatakan, kami telan penderitaan hidup dan kami tetap bersabar walaupun sampai mati. Kami telan penderitaan hidup. Biasa dengan kuliah Ustazah Zai, anda tak pernah jemu dengan perkataan sabar sampai mati. Kenapa Ustazah suka sebut perkataan sabar sampai mati? Inilah yang telah disyairkan oleh orang-orang alim. Kami telan penderitaan hidup. Sahabat, telan penderitaan hidup tak jadi gemuk tau. Kan tak jadi gemuk. Tak kenyang. Tak kenyang. Sakit menelan penderitaan hidup.
Tapi sebab ada orang yang sabar. Kau ni sampai bila nak sabar? Lepas laki kau, mak mentua kau pula, adik-beradik kau pula, sampai bila kau nak sabar? Jawab je dengan senyuman, sampai mati aku kan masih hidup, aku kena sabar. Bila aku dah mati, aku tak akan bersabar dengan kerenah kubur, mungkar nakir. Mungkar nakir kau datang ni, sabar je lah aku. Tak cakap dah, kita masih hidup ni je cakap, sabar je lah aku. Dalam alam kubur kita tak cakap. Meniti titian sirat, halusnya lah jambatan ni, sabar je lah aku. Kita tak cakap dah, sahabat-sahabat. Sebab mati je, habis dah perjuangan sabar tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Hadis sahih disebutkan, la ahada asbaru ala adan sami'ahu minallah innahum yaz'umuna anna lahu walada wa sahiba wa innahu yu'afihim wa yarzuquhum. Hadis Nabi, tidak ada satu pun yang lebih sabar terhadap celaan yang didengarnya daripada Allah. Banyak manusia yang menganggap Allah itu mempunyai anak dan pendamping. Ya kan? Agama lain kata Allah tu konsep Trinity, ada anak, ada pendamping. Itu bukan. Kita qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu tunggal esa, tak perlu siapa-siapa pun. Kalau kita memilih untuk aku tak nak sabar, penat je sabar, minta maaf, bahasa Ustazah cakap nak bagi anda faham. Allah boleh cakap, kalau kau tak nak sabar, ada ku kisah, aku tetap bagi juga. Sebab hidup ni adalah ujian. Faham tak sahabat? Minta maaf kalau ada guru-guru akidah yang menonton. Saya tak boleh transfer bahasa macam tu. Tapi saya nak bagi anda faham. Anda tak solat, anda tak tutup aurat, Allah tak pernah kisah sebenarnya. Kita mak malulah anak mak keluar dah besar-besar ni tak tutup aurat. Mak malulah kalaulah jiran-jiran tahu anak mak ni isap dadah. Ya Allah, mak malu. Itu kita kisah. Tapi Allah tak pernah kisah. Mu nak buat, aku dah cakap dah dalam Quran. Macam orang beli barang elektrik. Beli apa? Thermomix. Amboi, sahabat-sahabat, mesti ada kod lah. Tak ada kod. Kalau harga 7-8 ribu tu tak ada kod manual dia. Ni ada manual book dia. Beli rice cooker ada manual book dia. Lepas tu suka hati kita, beli handphone lah, senang duduk depan ni. Beli handphone, sahabat-sahabat. Kan? Orang kedai tu kata, Kak, ni kalau ni jangan rendam dalam air. Aku nak try test tengok. Aku pergi rendam dalam baldi. Lepas tu kita telefon, oi, tokek kedai, asal kau mengong sangat? Kenapa aku beli baru semalam, telefon aku rosak? Boleh claim warranty kan? Kak, kenapa basah-basah akak punya handphone ni? Aku saja nak test, aku rendam dalam air. Kak, akak tahu tak? Dalam manual book dia mengatakan dia tak boleh masuk dalam air. Memang confirm rosak, so tak boleh claim warranty. Sahabat-sahabat, Allah dah bagi dah. Kau buat ni, kau jangan buat ni. Tapi kenapa kita memilih yang jangan itu lalu kita marah Allah? Kalau kita cakap kedai handphone tak boleh claim warranty sebab kita tak nak dengar cakap dia. Dia kata jangan rendam. Aku rendam juga. Kita buat report polis, sahabat-sahabat, tak boleh nak claim padahal baru 24 jam beli. Polis kata memang orang gila yang buat report ni. Faham ke maksud saya? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita selalu, ya Allah, kenapa kau bagi ujian ke aku bertalu-talu? Jangan salahkan Allah dulu. Cek apa yang aku buat selama hidup ni. Dah cukup sabar ke kita hidup ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Okey, Nabi SAW bersabda, Rahimallahu Musa betulia bi aktsari min hadza fasabara. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Musa kerana Nabi Musa telah diberi dugaan yang lebih dahsyat daripada ini semua tetapi mampu bersabar. Nabi Muhammad SAW, Rasul yang diutuskan kepada kita umat akhir zaman. Sahabat-sahabat, kita tahu ujian Nabi itu bukan calang-calang ujian. Kita tak pernah melalui ujian macam Nabi. Tapi Nabi yang super dahsyat ujiannya masih berkata, apa sangatlah ujian aku ni berbanding ujian Nabi Musa. Faham tak maksud saya? Ustazah Zai selalu kata, ya Allah, aku ni duk meratap ujian aku ni besar. Apa sangatlah ujian aku ni berbanding ujian ulama sekian. Macam mana saya nak cakap macam tu tanpa saya membaca kisah orang-orang yang memberi inspirasi? Sebab tu saya suka membaca buku-buku yang ulama ni kematiannya macam mana. Macam mana ulama-ulama silam di penjara. Aku tak pernah lagi kena penjara ni, ya Allah. Boleh tersenyum bahagia dalam penjara menyiapkan kitab tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Ni antara contohnya. Sahabat-sahabat, itu baru
manusia-manusia alim soleh yang memberi inspirasi, kita dah, ya Allah apa sangatlah ujian aku ni. Kalau anda menekuni majlis ilmu, mendengar kisah-kisah para rasul diuji, anda akan merasa malu untuk kata ujian anda besar. Sebab tu saya selalu tekan, please, majlis ilmu, majlis ilmu, majlis ilmu. Majlis ilmu ni berulang-ulang. Sat cerita pasal Nabi ni susah, sat cerita pasal ulama' ni. Jadi kita akan, ya Allah, aku ni merungut-rungut selama ni. Orang tu diuji lebih dahsyat lagi. Jangan merasa selesa dengan, Ustazah, saya ni ada PhD dalam matematik ni. Anda hebat. Tapi jangan merasa cukup dengan ilmu itu sahaja. Cari ilmu yang boleh mendekatkan, membuka mata hati kita kepada Allah. Mayyatasabbar yusabbirhullah. Ini hadis Nabi SAW yang bermaksud pula siapa sahaja yang melatih dirinya untuk bersabar. Mayyatasabbar, siapa melatih dirinya untuk bersabar, niscaya Allah akan memberikan kepadanya kekuatan sehingga mampu bersabar. Saya baca hadis ni, Tuhan, faham ya Allah, kita baru diuji merungut, menghentak, menyalahkan itu ini. Kita memang dah decide dalam otak kita ni, kenapa aku mesti sabar? Bukan salah aku. Faham tak sahabat? Kita dihentak dengan ujian kita. Kenapa aku mesti sabar? Ni bukan salah aku, ni salah laki aku. Kenapa aku mesti sabar? Ni bukan salah aku, salah anak-anak aku. Kenapa aku mesti sabar? Sahabat, cuba dihentak dengan ujian. Jangan pandang salah siapa dulu. Benda ni sampai kepada aku, Allah yang datangkan. So bagi tahu seluruh minda hati kita, seluruh saraf-saraf kita ni, bagi tahu tangan, mata, telinga kita, mulut kita. Hati yang bersih sihatnya akan bagi tahu, mulut jangan mencarut, jangan merungut, jangan marah-marah orang. Engkau dah decide untuk sabar sebab engkau tahu ayat-ayat Allah tadi. Engkau dah memilih untuk sabar. So orang yang buat keputusan untuk memilih sabar, apa jaminan Allah, sahabat-sahabat? Niscaya Allah akan memberikan kepadanya kekuatan sehingga mampu bersabar. Sebab tu kadang-kadang kita pelik, ya Allah Ustaz, macam mana Ustaz boleh sabar kalau saya dah tak tahu dah nak buat macam mana? Sebab jawapannya dia buat keputusan memilih untuk sabar. Kita diuji, kita tak buat keputusan untuk sabar. Kita nampak salah-salah orang lain dulu. Maka macam mana Allah nak beri kita kekuatan untuk sabar? Tolong fahami, yang bercakap bukan Ustazah Zai. Ustazah Zai tolong bacakan saja, tapi Nabi SAW. Terakhir, kita baca satu syair. Kau merayap meraih kejayaan, sedang mereka yang berlari dengan sepenuh hati telah sampai. Faham tak? Ada orang, sahabat-sahabat, nak berjaya ni, ya Allah, dengan penuh kepayahan, merayap, merangkak, bersusah payah nak dapat kejayaan. Tapi kenapa ya ada Ustazah, orang yang macam berlari ke arah kejayaan? Kejayaan makna ketenangan. Orang nak capai ketenangan ni sahabat bukan satu perkara mudah. Tapi kalau anda memilih untuk tenang, anda pasti dapat. Apa rahsia tenang? Pilih untuk sabar dulu. Faham? Ya Allah, syair ni takkan ditulis kecuali dia orang alim dan tinggi kaya pengalaman hidupnya. Mereka berkejaran menuju kejayaan hingga kebanyakan mereka merasa bosan. Berapa ramai orang dah kebosanan dalam PKP, hatta hari ini berduyun-duyun ke Langkawi. Tahniah sahabat-sahabat, semoga dijaga daripada COVID. Saya tak pernah nak menyalahkan anda, tapi pilih dulu, bijaklah, bijak. Bijak sahabat-sahabat. Wajar ke dengan bayi kecil-kecil, dengan berasa-asa? Ya, patuh SOP menjerit-jerit, larat mana nak jaga? Saya dah bosan duduk rumah Ustazah. Saya pelik, wallahi saya pelik ada orang bosan duduk dalam rumahnya sendiri. Saya sangat pelik. Di sana ada ramai orang yang tidak bosan, bahkan bertemu dengan lebih ramai kawan seantero dunia melalui majlis-majlis ilmu online. Bahkan suaminya tak pernah jadi imam, dah boleh jadi imam, buat majlis tahlil, majlis taklim di rumah. Anak-anaknya yang dulu subuh kena kejut, sekarang anak kejutkan dia dalam bilik ibu ayahnya. Kenapa tak ada bosan sahabat? Sebab dia memilih untuk sabar dengan ujiannya Allah ini. Please, cek diri kita, muhasabah sungguh-sungguh. Jangan kau kira kejayaan adalah kurma yang biasa kau makan. Sebab tu kadang-kadang kita perlekeh. Saya cakap senanglah, sabar, sabar, sabar.
Sabar tu nasihat dari Allah. Bukan macam kita ngap ngunyah. Ada makan jengkau ni. Orang beriman, makanan ni sumber mana ni? Khasiat tak khasiat? Halalan tayyibah. Difikir dulu sebelum makan. Sebelum makan ada doa sampai penghujungnya waqina azabannar. Apa hal aku nak makan ni kena waqina azabannar pula ni? Sebab teringat aku ni dapat makan sedap-sedap. Petani yang menjadi asbab lahirnya beras dalam pinggan aku, nasi ni, mereka makan beras ke mereka makan antah? Kadang mereka kan sahabat tak puas akan dapat upah bertani. Kami makan beras yang buruk-buruk Ustazah, yang baik-baik kami jual, tak apa sahabat. Sebab tu bila ada rezeki di pinggan, Rabbana atina fid dunya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kalau aku tak ingat orang susah yang bertani tu, ya Allah, nerakalah tempat aku. So aku makan apa rezeki yang aku nak kongsi kat orang. Aku makan sebab aku ada keuangan, ada sumber rezeki. Apa zakat yang aku nak bayar setahun sekali, apa wakaf infak sedekah yang aku nak bagi. Takut makan tak payah bagi kat orang sebelah, tak payah ingat orang susah. Itulah Allah kata, ingat, dengan rezekimu boleh bawa kamu ke neraka, tapi dengan rezekimu boleh mudahkan kamu ke syurga. Sahabat-sahabat, tiada yang dapat mencapai kejayaan hingga dia mampu bersabar. Quran warning kita, hadis warning kita, penyair warning kita. Penyair menulis dengan pengalamannya, kamu takkan mencapai kejayaan tanpa kamu memilih untuk sabar. Jadi wahai orang-orang yang bersabar, tolong kekal dalam sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Tolong kekal dalam sabar. Saya dah tak tahan dah nak sabar ni Ustazah. Minta maaf bahasanya kan. Sahabat-sahabat, saya berdosa cakap macam ni, tapi saya nak bagi anda faham. Kalau anda dah tak boleh nak bersabar, pilihannya sahabat-sahabat bagi orang yang tidak beriman memang mati. Sebab tu mereka memilih untuk bunuh diri, na'udzubillah. Tapi anda orang beriman, jauh beza dengan mereka. Beramal banyak tapi memilih untuk tidak sabar, lalu na'udzubillah memilih untuk putus asa, nampak pisau bunuh diri. Jangan sahabat. Apa gunanya anda berpenat lelah 60 tahun, 50 tahun hidup, lalu mati dalam kekufuran, zero. Allah tak pandang kamu sebagai orang yang bawa kantung amal. So Allah uji ada sebab. Allah nak upgrade sabar kita sebagai orang yang beriman. Sesungguhnya kemuliaan itu tidak mungkin diraih dengan angan-angan. Nak mulia tapi berangan. Kalaulah aku duduk di atas tahta sekian, berangan, takkan mungkin dapat. Angan-angan mak jenin akhirnya jatuh dari pokok kelapa. Habis tak ada apa dah. Tidak pula dengan mimpi dalam tidur. Ustazah, malam tadi saya mimpi masuk dalam syurga. Jangan duk syok sangat. Habis tu, saya tak payah beramal dah Ustazah. Syurga tu dah memang tulis nama saya dah. Allah. Patutlah Nabi cakap dekat Bilal bin Rabah, ya Bilal, aku terdengar telapak kakimu dalam syurga. Tapi Bilal masih beramal soleh. Kalau aku dengar, ya Muzayyanah, namamu sudah berada dalam syurga, agak-agak Muzayyanah buatlah tahzan hari ni. Tak. Baik tidur tarik selimut sahabat. Sebab, aku mimpi Nabi kata nama aku dalam syurga. Semua kita yang sedang berusaha ke arah redanya Allah, kita mudah menyebut syurga tapi kita belum tentu syurga. Jadi, kadang-kadang diuji dengan yang menguji sabar kita. Ya Allah, aku memang qiyamul lail out, puasa-puasa sunat out, sedekah aku out. Aku faham kenapa engkau uji aku, supaya engkau tingkatkan darjat aku di sisimu dengan pahala sabar. Sebab tu ada orang masuk ke syurga bukan dengan solat yang banyak, puasa yang banyak semata, tapi berapa banyak diuji lalu sabar lagi, sabar lagi, sabar lagi sampai mati. Kemuliaan hanya dapat diraih dengan tekad yang besar dan kerja keras. Okey, sahabat-sahabat, so kita tak ada pilihan, hanya memilih untuk sabar yang indah, sabran jamil, sabar yang cantik. Saya minta maaf, okey, konon nak berdua tajuk 61, tapi rupanya jam dah pukul 8. Apa sebenarnya hantu dalam latahzan ni sahabat-sahabat? Dah maaf saya sebut hantu ni dengan jari yang begini. Kenapa dia makin lama kita belajar makin berhantu? Biar hantu yang menyebabkan kita makin dekat dengan Allah.
Minta maaf, maksudnya sahabat-sahabat kita makin terasa lazat. Okey, selama ni aku hanya sebut perkataan sabar. Bila dibahas melalui ayat Quran, hadis dan syair para alim ulama, kita rasa Allah, aku ni sebenarnya manusia yang tak cukup sabar. Jom kita pilih masuk ke syurga melalui sabar. Sebab nak melalui solat, solat kita khusyuk mana sahabat? Nak melalui puasa, nak melalui sedekah, sikit-sikit riak, sikit-sikit tunjuk kat Facebook. Tak salah ya orang yang tunjuk kat Facebook, bab hati tu hal dia. Tapi takut dipuji, wow 1000 orang like, aku duk bagi sumbangan rumah anak yatim. Dah terbatal. Rupanya Allah bagi ujian demi ujian untuk pahala kau yang semalam kau buat batal, pahala kau yang minggu lepas kau buat batal dengan penyakit-penyakit hati. So Allah beri kita ujian untuk masuk syurga dengan sabar. Amin. Maafkan saya pun nak sarapan, nak terus kerja pukul 9 sampai pukul 3 petang. Saya akan ada live sekali lagi di sini untuk kuliah bersama Perkib. Apa tajuk tak ingat. Lepas tu pukul 5 nanti kita terbang ke Melbourne, kuliah muslimat. Dan khabarnya sekarang bukan Melbourne saja. Australia ada, kemudian Brunei ada, kemudian Korea ada. Hanya kuliah dalam talian. Allahu Rabbi. Moga Allah reda pada kita. Ampun maaf zahir batin, doakan ustazah kerana dalam permusafiran ustazah ada doa-doa untuk anda. Saya sayang sahabat-sahabat La Tahzan kerana Allah. Ada yang sahabat-sahabat demi ummah kerana Allah. Terima kasih sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Okey, saling mendoakan. Okey, besoklah baru kita sambung 61. Tepukan untuk diri sendiri sekali lagi sebab kita dah habis 60 siri. Esok kita masuk bab yang ke-61. Moga istiqamah til jannah. Amin. Assalamualaikum.